Tu saya duka cita dalam isu apa? Isu mengintip ni. Habislah kan. Isu mengintip. Kita habaq sebulan setengah lah. Kok ni. Tapi saya tak mahu sebut nama kan. Ada satu orang tu, dulu dia tak sokong. Tiba-tiba apabila alhamdulillah, saya pun terima kasih kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri kata no. Terus dia kata ya, sebenarnya mengintip ni tidak dapat diterima dalam Islam sama sekali. Dan ini bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Itu orang kata macam lain. Saya baca surah Abang terkejut. Wih. Masa kita duk berumbrang bagi dalil tu tak mau. Mai dalil daripada Putrajaya terus boleh, ya Allah. Ini tak, manusia tak boleh macam tu. Kalau boleh dari awal boleh. Tak boleh daripada awal tak boleh. Kita terima kasih kepada Perdana Menteri. Tetapi bukan itu cara dia. Saya bukan masalah dia pun kata boleh. Saya bukan masalah orang sokong tak sokong. Tak masalah pegawai berkenaan. Saya masalah pendirian kita orang agama. Kita mesti berada di hadapan orang politik. Mereka ikut orang agama dalam perkara-perkara agama. Bila kita tak ada pendirian, inilah jadinya. Bila kita ada pendirian tanpa kita ada kepentingan, tak bertujuan nak mengancam sesiapa dan menjatuhkan sesiapa. Allah Ta'ala suruh taat kepada pemimpin selagi mana perkara itu tidak bermaksiat kepada Allah. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bimaksiatin fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Atas setiap orang muslim dengar dan taat kepada pemerintah selagi mana dia tak suruh pada benda maksiat. Bila dia suruh pada benda maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Kalau tak dengar tak taat, haram hukumnya. Sama dengan tok imam yang mengambil daripada kerajaan negeri habuannya urusannya, tetapi dia tak buat apa yang telah dijadikan prinsip dan pegangan kerajaan negeri. Kita suruh buat amalan sunnah, dia tak mau. Dia duk kira kepala dia. Padahal benda sunnah tu dah lah sunnah. Dia tak ikut pula, dia tak boleh. Dia kata saya 2-3 orang makmum belakang suruh saya buat jenis lama. Allah suruh hang taat Allah dan Rasul dan ulil amri dalam perkara yang tidak menyanggahi kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hang kena taat dalam hal ni. Ini saya sebut ni supaya RTM siarkan. Tu imam kena dengar. Jika tidak, dia mengambil allowance dia secara yang tidak benar. Kerana dia ambil allowance nak laksanakan. Kadang-kadang benda yang kita suruh kunut nazilah, dia tak mau. Dia tak mau. Kunut subuh orang tak suruh dia kunut. Kunutlah. Janganlah kira saya ni belah orang ramai. Agama ni kalau jenis tengok habis. Kenapa tengok di Malaysia? Tengok belah Arab lah pula. Pergi Mekah tu tengok macam mana. Pasal apa di situ kita tengok tak jadi. Kita pergi masjid belah tentu tengok. Tiru situ. Kalaulah betul nak tiru hak belah tempat hak orang alim lah. Hadirin dan hadirat sekalian, balik pada hadis yang kita baca ni. Hadis ini Muhammad bin Abi Bakrah Nufi' bin Harith Abi Bakrah ni, dia ni hadis ni masa zaman Sayyidina Ali, bila dia tengok orang nak pergi berperang, dia baca hadis ni. Dia tanya Nabi nak, dia tahu Nabi sokong Sayyidina Ali perang lawan Muawiyah. Dia tanya jangan, Nabi kata hak membunuh dan yang kena bunuh dua-dua masuk neraka. Walaupun Al-Haris Nufi' ibn Haris Abu Bakrah ni, dia dengar hadis ni daripada Nabi, tapi dia pergi regukan hadis ni dengan orang yang nak berperang pada zaman Sayyidina Ali. Tak betul. Ini menunjukkan sahabat ni walaupun dia dengar sendiri hadis, kadang-kadang bukan semestinya ketika dia berhujah pada hadis tu betul. Hadis tu betul, tapi belum tentu masa dia letak tu betul. Sebab kawan tu kata, Nabi mana? Dia kata aku nak pergi tolong Sayyidina Ali lawan dengan orang nak duk perang dengan dia. Yang duk perang dengan Sayyidina Ali masa tu tentera Aisyah. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam ni pada zaman Sayyidina Ali berlaku kekelabutan, berkelangkabut. Bagi siapa yang baca sejarah Islam dia tahu, dan siapa nak detail dia baca tulisan saya dalam masalah ni, satu buku.
Yang pentingnya ialah Sayyidina Osman tadi kita cerita dibunuh secara zalim. Puak-puak ni jahat. Yang bunuh ni ialah pengasas Syiah, iaitu Abdullah bin Sabah. Sebab tu Syiah tu dia asas dia sampai hari ni dia merayakan hari pembunuhan Umar bin Khattab. Tentu kena jaga. Ada penulis-penulis, kadang-kadang penulis di Malaysia ni, ada seorang penulis Faisal Tehrani tulis novel, itu Syiah kuat lah. Dan dia masukkan tulisan Syiah, unsur-unsur Syiah dalam novel dia dan dalam rencana dalam cerpen-cerpen dia. Syiah ni, Abdullah bin Sabah ni dia Yahudi daripada Yaman. Dia masuk mai ke dalam Islam, dia susun strategi. Pandai lah. Dia bangkitkan tentang, sebenarnya dia kata Nabi wasiat supaya Ali yang jadi. Jadi Abu Bakar dan Umar hari tu ni depa tak ada dah lah. Depa dah rampas jawatan Ali. Lah ni hak kira duk rampas ni Osman. Jadi dia kempen. Kemudian dia kempen cerita Osman ni zalim dia tahu. Orang gubernur-gubernur dia zalim kempen. Tuan-tuan, zaman tu dia tak ada TV, tak ada suara abang. Orang ni daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut buat cerita. Manusia ni tuan-tuan, memanglah kalau cerita belah buruk ni, cepat lah. Cepat sampai. Cuba tuan-tuan akan cerita, orang tu Masya Allah dia sedekah buat masjid sekian-sekian. Orang akan ingat kan, masa lalu kau jalan tu orang tak masjid ni dia tu sedekah. Tapi kalau kata dia tu ada skandal dengan artis mana, sepatnya satu hari ya semua orang cakap. Pasal manusia ni syaitan galakkan dia benda hak buruk, dan nafsu kita pun dia suka kalau cerita buruk tu dicepatkan. Serapa ramai, sebab tu berapa ramai orang yang hafal cerita skandal artis lebih daripada menghafal cerita sejarah para ulama. Sayyidina Osman ketika itu sebar. Osman